الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan dan jemaat yang dirahmati Allah, dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksud hadis, barang siapa yang bercakap-cakap atau berkata diam pada sahabatnya pada ketika sedang berkhutbah, maka semuanya sia-sialah pahala jemaahnya. Oleh itu kita semua anak-anak jangan taat, mudah-mudahan kita diberkati Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sidang jemaat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Di dalam surah An-Nisa pada ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan, bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu para nabi dan orang-orang siddiqin dan orang-orang yang mati syahid, serta orang-orang saleh. Dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan kepada orang-orang yang taat. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi khutbah Jumaat yang lalu, kita sama-sama telah melihat betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang insan yang sangat penyayang. Penyayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan redha seorang pun dalam kalangan umatnya dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak semua umat baginda dimasukkan ke dalam syurga. Dan kita telah melihat firman Allah Subhanahu wa taala, laulaka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalaqatul aflak. Adanya bukan kerana engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak menciptakan alam ini.
Alam ini diciptakan semata-mata kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menumpang sangat-sangat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu tuan-tuan, jalan untuk kita selamat dan bahagia di hari akhirat hanya ada satu jalan. Jalan dengan mendekati diri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bahagia. Allah yarham Tuan Guru Haji Saleh Musa. Beliau menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan lautan yang sangat dalam. Tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mana mungkin kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana mungkin hidayah untuk kita dapat iman dan Islam. Tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana mungkin kita akan bertemu jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berhubung kait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk khutbah yang kali ini tuan-tuan, saya nak bawakan kepada kita semua kunci untuk kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunci untuk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 perkara. Dan pada sesi kali ini saya nak bawa satu kunci daripada 3 tersebut. Kerana memandangkan waktu hari Jumaat yang terlalu suntuk untuk saya sampaikan ketiga-tiganya. Kunci yang pertama untuk kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, dengan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu tuan-tuan, ada satu ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyebut ada seorang lelaki Arab Badawi. Arab Badawi ni tuan-tuan, Arab yang kasar. Mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matta sa'ah ya Rasulullah?" Bilakah hari kiamat terjadi wahai Rasulullah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma'a'adatta laha. Apakah yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat tersebut? Lalu lelaki Arab Badawi itu menjawab, ma'a'adattu laha min kathiri salatin wa sawmin wala sadaqatin walakinni uhibbullah war rasulah. Lalu lelaki tersebut menjawab, aku tidak mempersiapkan banyak sembahyang, aku tidak mempersiapkan banyak puasa, aku tidak mempersiapkan banyak sedekah, namun aku mencintai Allah dan Rasul. Ini yang paling mahal tuan-tuan. Para sahabat bila dia kata tak banyak sembahyang, tak banyak puasa, tak banyak sedekah, mana biasa-biasa sahaja ibadat tu. Biasa-biasa para sahabat ni tuan-tuan, sembahyang mereka di masjid, bukan di rumah. Para sahabat solat fardu tu, biasa-biasa tu solat secara berjemaah. Biasa-biasa para sahabat solat malam tak tinggal. Biasa-biasa para sahabat tuan-tuan, puasa sunat Isnin Khamis tak tinggal. Biasa-biasa sedekah para sahabat, setiap hari mereka tidak akan meninggalkan sedekah. Kata Arab Badawi, solat biasa-biasa, puasa biasa-biasa, sedekah biasa-biasa, namun aku mencintai Allah dan Rasul. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam keadaan menangis. Para sahabat menangis bila dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut anta ma'aman ahabba, anta ma'aman ahbabta. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami tidak bergembira setelah masuk Islam lebih daripada mendengar sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Sesungguhnya kamu bersama orang-orang yang kamu cintai di hari akhirat. Tuan-tuan, kita letak tangan kanan kita di hati kita.
tanyalah dalam diri kita siapa yang paling kita cintai, maka kita akan bersama dengan orang yang kita cintai di hari akhirat nanti. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu perkara yang sangat indah. Kita lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan, setiap hari ke mana sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada, di situ adanya Abu Bakar. Kita akan jumpa banyak hadis telah berada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar dan Umar. Setiap kali selesai sembahyang Isyak, Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan, dia akan tunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada pintu masjid. Dia akan iring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ke depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam melangkah masuk ke dalam rumah, Nabi akan melambaikan tangan kepada Abu Bakar. Abu Bakar, esok kita akan jumpa semula di waktu subuh. Dalam keadaan terdengar sedu-sedan di dalam diri Abu Bakar. Abu Bakar sedang menangis, air mata dah keluar dah. Ya Rasulullah, lama untuk menanti waktu subuh ya Rasulullah. Bagaimana aku nak menahan rindu aku dengan kamu, wahai Rasulullah. Rasulullah turut menangis. Abu Bakar, esok kita jumpa waktu subuh ya Abu Bakar. Nabi pun tutup pintu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu balik ke rumah dalam keadaan menangis teresak-esak. Sambil beliau meletakkan tangan di atas kepala macam ni. Sambil beliau menangis, beliau menyebut, alangkah baiknya kalau aku tidak pernah dilahirkan oleh ibu aku. Tak perlu aku melihat saat yang menyedihkan ini. Balik ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Balik ni tuan-tuan bukan seronok macam kita. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu balik ke rumah, masuk dalam bilik dalam keadaan menangis sambil meletakkan pipi di dinding rumah. Sambil beliau menangis, Sayyidina Abu Bakar menangis dan berkata, ya Rasulullah, rindu ya Rasulullah, rindu. Lama untuk aku menanti waktu subuh, wahai Rasulullah. Sampai azan subuh tuan-tuan, beliau menangis kerana rindu untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat, mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah menyebut dengan kata-kata yang sangat indah. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berada di hadapanku, ku pandang pesonanya dari kaki hingga hujung kepala. Tahukah kalian apa yang terjelma? Lalu sambil menangis beliau menjawab, itulah cinta. Tuan-tuan, para sahabat mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, menjelang kewafatan Bilal, para sahabat pakat menangis tuan-tuan. Isteri Bilal yang berada di sisi Bilal turut menangis. Bertanya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, wahai para sahabat yang hadir, wahai isteriku yang berada di sisiku, kenapa kalian menangis? Lalu jawab para sahabat yang ketika itu bersama dengan Bilal ketika hari kewafatannya. Mereka menangis sambil menjawab, wahai Bilal, sebentar lagi kami akan berpisah dengan kamu, wahai Bilal. Lalu jawab Bilal, janganlah kalian menangis kerana sebentar lagi selepas kewafatan aku, selepas ajalku ini, roh terpisah daripada jasadku, maka aku akan bertemu dengan dua kekasihku. Aku akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rindu nak jumpa Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang beriman, orang yang sentiasa rindu nak jumpa Allah Subhanahu wa taala.
Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mati itu jambatan pertemuan kekasih dengan kekasih. Mati permulaan untuk kita bertemu dengan kekasih kita, Allah Subhanahu wa taala, yang setiap hari kita menyembah, yang kita setiap hari kita salat, kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman rindu nak jumpa Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dalam hati kita tak ada rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, bimbang kata-kata Imam Ghazali. Imam Ghazali pesan dekat kita dengan 3 perkara. Kata Imam Ghazali, carilah hatimu ketika menunaikan sembahyang. Kalau sembahyang kita tak ada rasa seronok, kita tak ada rasa nikmat. Sembahyang kita ni bila angkat takbir, kita ingat segala perkara yang kita lupa. Tak ada rasa seronok, tak ada rasa nikmat. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, carilah hatimu ketika membaca Al-Quran. Kalaulah membaca Al-Quran kita tak ada rasa seronok, tak ada rasa nikmat. Dia rasa nikmat ni tuan-tuan, lepas muka, semuka, lepas muka, semuka. Saya pergi jumpa Pak Sumit Kuala Nerang. Seorang saleh wali Allah di Kuala Nerang, tuan-tuan, Bukit Tembaga, Pak Sumit. Yang kehidupannya setiap hari tuan-tuan 10 juzuk Al-Quran dia baca. Kata Pak Sumit, bila saya minta Pak Su tolong nasihat, nasihat tak ada lain kata baca Quran. Jadi kalau Al-Quran sahabat baik kamu. Kata dia, masa Pak Su mula sebelum kahwin, Pak Su masak nasi, pelekat api kayu api lah dia kata. Basuh berah, letak atas api, basuh telur sebiji, letak dalam nasi, kutip pucuk putat sikit, buh dalam nasi, ada lauk, ada sayur. Pak Su pun pergi baca Quran. Selesai 30 juzuk Quran, Pak Su baca, pergi tengok api, Allah jaga elok lah, nasi masak elok, tak ada hangit pun. Orang yang asyik dengan Al-Quran. Kalau baca Quran tak rasa nikmat, carilah hatimu ketika bertafakur, duduk seorang-seorang termenung, ingat akan kematian. Kalau ingat mati pun kita tak ada rasa apa, tuan-tuan. Ingat mati pun tidak. Sedangkan Nabi SAW mengingatkan kita, ingat mati ni kata ulama paling kurang 20 kali setiap hari. Ingat akan perpisahan dengan dunia. Kalau ingat mati pun tak terasa pada diri kita. Kata Imam Ghazali, berdoalah kepada Allah agar Allah kurniakan hati yang baru, kerana hatimu telah pun mati. Tuan-tuan, rindu Allah. Orang beriman yang hatinya lembut, hatinya sentiasa ingat Allah, rindu nak jumpa dengan Allah. Mati itu kata Nabi, jambatan pertemuan kekasih dengan. Yang kedua kata Bilal, rindu nak jumpa aku nak berjumpa dengan kekasih hatiku yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara yang membuatkan aku bahagia ketika hidup di dunia. Yang pertama, saat aku bersama dengan kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika aku dipukul, diseksa semata-mata kerana iman dengan Islam. Tuan-tuan, para sahabat, mereka melihat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu saat yang paling indah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mencintai Rasulullah. Setelah kewafatan Rasulullah, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menziarahi makam Rasulullah paling kurang sehari 100 kali. 100 kali tuan-tuan ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Tu tuan-tuan, ada seorang lelaki soleh. Lelaki soleh ni tuan-tuan, zaman salafus soleh, dia rindu dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia siapkan bekalan makanan, pacu kuda untuk ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam perjalanan tuan-tuan, nak sampai ke makam Nabi ni jauh. Perjalanan yang sangat jauh, naik kuda berhari-hari. Dalam perjalanan, bekalan makanan yang dia bawa ni habis tengah-tengah jalan. Dalam keadaan lapar kerana tak makan beberapa hari, bekalan makanan habis, dia sampai dekat depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dia mengadu dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Ya Rasulullah, aku datang daripada jauh ya Rasulullah. Aku rindu kamu wahai Rasulullah. Dalam perjalanan bekalan makanan yang aku bawa habis ya Rasulullah. Aku sampai ke sini dalam keadaan lapar ya Rasulullah. Rindu ya Rasulullah, tapi aku lapar ya Rasulullah. Aku lapar ya Rasulullah. Kerana terlalu lapar dan keletihan, lelaki ini pengsan di depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pengsan tersebut, tuan-tuan, lelaki ini bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu, tuan-tuan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kejutkan dia. "Bangun, bangun, lihat di hadapan kamu siapa?" Lelaki ini bila tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni, tuan-tuan, seorang insan yang kacak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebut, kami tak pernah lihat insan yang lebih kacak, lebih tampan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ni dalam keadaan mata tak berkelip tengok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menghulurkan sekeping roti. Nabi bagi roti kat dia sekeping. Dia makan sikit sambil tengok wajah Rasulullah indah, tuan-tuan. Seorang ulama ditanya, jelaskan tentang keindahan syurga. Ulama pun jawab, syurga ni menjadi indah kerana di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang soleh ni, tuan-tuan, indah syurga tu kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan roti, tuan-tuan, asyik tengok muka Rasulullah. Kita dalam hidup ni, kita, tuan-tuan, dapat sekali pun jadilah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dapat lihat wajah Rasulullah, tuan-tuan, dalam mimpi indah kita, tuan-tuan, hidup kita akan bermula kebahagiaan daripada sehari ke sehari. Maulana Helmi, beliau menyebut Datuk Awi semua orang kenal, tuan-tuan, Awi penyanyi Wings. Datuk Awi, Allah hadiahkan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Maulana Helmi, lepas mimpi Rasulullah, Awi ambil pakej umrah, ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik daripada ziarah makam Nabi, Datuk Awi tak pernah tinggal solat fardu berjemaah 5 waktu di masjid tempat tinggalnya, kata Maulana Helmi. Tuan-tuan, indahnya dapat lihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan roti, tuan-tuan, sampai tinggal sebelah lagi, tiba-tiba sedar daripada mimpi tu. Sedar pada mimpi dalam keadaan menangis. Tengok yang sebelah lagi ada dekat tangan dia. Dia makan alam sebelah, alam dunia sebelah. Tuan-tuan, akhir sekali, tuan-tuan, kita renungkan. Ada seorang muslimah. Ni seorang guru saya dekat Kelantan cerita. Ada seorang muslimah mai jumpa Tuan Guru Haji Omar Becah Semak, Kelantan. Ketika tu guru saya kata dia ada dengan Tuan Guru Haji Omar tu, tengoklah. Tiba-tiba muslimat ni jumpa Tuan Guru Haji Omar Becah Semak, Kelantan. "Tuan Guru, saya ada hajat. Tuan Guru. Saya nak Tuan Guru tolong doakan saya supaya suami saya ni dapat kahwin lain. Saya nak suami saya kahwin lain. Saya nak suami saya dapat isteri baru, maka dia akan bahagia dengan isteri baru." Tu guru pun terkejut. Selalunya orang minta doa ni supaya suami tak kahwin lain. Cik Puan ni terbalik. "Tuan Guru, saya tak boleh berbahagi cinta. Saya nak suami saya bahagia kerana saya tak boleh membahagiakan dia." "Apa rahsia Cik Puan?" "Tuan Guru, saya dah tenggelam dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam Allah hadiahkan saya mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam saya dapat mimpi Rasulullah." Kata Tuan Guru, "Apa rahsia Cik Puan?" "Rahsia saya, sebelum saya tidur, walaupun saya letih, saya akan habiskan selawat kepada Rasulullah sebanyak 30,000. Setiap malam Allah hadiahkan mimpi Rasulullah. Saya dah tenggelam dengan cinta kepada Rasulullah. Saya tak boleh berbahagi cinta, wahai Tuan Guru." Tuan Guru pun cepat-cepat kalau pergi jumpa isteri saya. "Tolong bancuhkan ayat untuk saya. Saya nak ayat yang dibancuh oleh tangan yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tuan-tuan,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian hinggalah ia lebih mencintai aku daripada kedua orang tuanya, anaknya dan manusia keseluruhannya. Tuan-tuan, kunci yang pertama untuk kita dekat dengan Rasulullah dengan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Quran wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم سيدنا ومولانا محمد ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati lagi dikasihi Allah, di dalam surah Ali Imran pada ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Di hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana jasa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu besar, tuan-tuan. Kalau tak kerana Nabi, kita tak kenal siapa Allah. Kalau tak kerana Nabi, kita tak dapat iman dengan Islam. Kalau tak kerana Nabi, kita tak tahu hukum halal dan haram. Kalau tak kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tak nampak jalan untuk ke syurga. Untuk itu, marilah sama-sama kita membalas jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui selawat kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucaplah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka an tu'ayyida al islam wal muslimin wa an tu'li bi fadlika kalimatal haqqi wad din. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzilir rahmah was sakinah was salamah wal afiyah ala majid Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, wa kadzalika Malik Al-Aminul Karim Al-Sultan Salihuddin Ibni Al-Marhum Sultan Badli Shah
Ibadallah, innallaha ya'muru wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.